Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid. Selamat kembali ke sekolah. Okey, hari ini subjek sejarah tahun 4. Kita akan belajar unit 1, mengenali sejarah. Okey, pada akhir pembelajaran hari ini, murid akan dapat nombor 1, menyatakan pengertian atau maksud sejarah. Yang kedua, murid-murid akan mengenal pasti sumber-sumber sejarah. Okey, baiklah. Maksud sejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Kalau cerita dahulu kala yang dianggap benar tapi tidak dapat dibuktikan, itu dipanggil mitos. Kalau sejarah ni peristiwa yang benar-benar berlaku dan terbukti. Baiklah, ahli sejarah atau dikenali sebagai sejarawan mempunyai pandangan masing-masing terhadap pengertian sejarah ataupun maksud sejarah. Terdapat 5 orang sejarawan yang memberikan pandangan mengenai maksud sejarah. Sejarawan yang pertama adalah Herodotus. Herodotus menyatakan sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Manakala sejarawan yang kedua, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Sejarawan yang ketiga, E.H. Carr, ataupun nama penuh beliau adalah Edward Hallett Carr. E.H. Carr ni berkata sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dan masa lampau. Sejarawan yang keempat, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Menurut sejarawan ini, sejarah merujuk kepada peristiwa yang pernah berlaku. Dan sejarawan yang kelima, Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Beliau berkata sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Baiklah, kemudian kita akan pergi kepada sumber sejarah. Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Terdapat 2 jenis sumber sejarah, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer. Sumber primer atau dikenali juga sebagai sumber pertama. Maksudnya sumber yang berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Okey, ini merupakan contoh-contoh sumber pertama. Manuskrip, dokumen rasmi, artifak dan juga fosil. Okey, cikgu nak terangkan sikit apa beza artifak dan fosil. Artifak ni ialah hasil ciptaan manusia seperti alatan batu, tembika, senjata dan duit shilling. Manakala fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan dan termasuk juga manusia yang terawet. Contoh fosil yang ada di Lenggong iaitu perak man. Ahli arkeologi ataupun arkeologis telah menjumpai tulang rangka di Lenggong. Okey.
Sumber sekunder. Sumber sekunder bermaksud sumber yang telah diolah atau dihasilkan daripada sumber primer ataupun sumber pertama tadi. Contoh-contoh sumber sekunder adalah buku, majalah, akhbar dan risalah. Baiklah, kita ulang ya. Sumber sejarah ada dua. Yang pertama adalah sumber primer dan yang kedua adalah sumber sekunder. Okey, macam mana nak ingat sumber primer ni pertama, sumber sekunder ni yang kedua? Jangan keliru ya. Cara nak ingat senang je. Kalau P, primer, sama dengan pertama. Tengok huruf P tu. Okey, boleh? Okey, gambar dekat paparan skrin ni merupakan gambar contoh untuk sumber primer. Nampak kan? Ada tembikar, ada alatan, ada tulang rangka manusia ni ataupun fosil, iaitu fosil perak man dan juga manuskrip. Ini merupakan gambar untuk sumber sekunder. Kita ada majalah sekolah, keratan akhbar, buku Sulalatus Salatin yang ditulis oleh Samad Ahmad. Okey, baiklah, apa yang dapat disimpulkan? Sumber sejarah penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Okey, baiklah murid-murid, itu saja untuk topik pada hari ini. Jangan lupa jawab soalan ataupun latihan di Google Form yang telah cikgu bagi. Sekian, terima kasih. Bye.